Siapa yang baru masuk tulis nama ya. Okey. Okey, tak apa. Izwan Khairi. Izwan Khairi. Kelas mana Izwan Khairi? Mana pula pen? Muhammad Izwan Khairi. Izwan Khairi. Okey, dapat. Alright. Baik. Jadi awak tengok buku teks, muka surat 26. Okey, buku teks muka surat 26. Jadi dia suruh awak tafsir peta. Dia bagi satu peta, lepas tu dia bagi tempat kosong. Macam awak nak tulis karangan. Okey, 15 markah. Cikgu pernah buat 2-3 tahun lepas soalan macam ini. Ramai tak jawab sebab dia tak tahu nak jawab. Sudahnya dia biar kosong, hilang 15 markah. Cikgu beritahu awak, senang sangat nak buat soalan ini. Dengan simple awak boleh dapat 15 markah. Okey, so dengar betul-betul. Alright, balik semula ke slide cikgu. Nanti kita tengok buku teks. Jadi yang pertama, ini form 1 awak dah buat, jangan lupa. So, ada pandang darat fizikal, ada pandang darat budaya. Semasa awak form 1, dia panggil ciri pandang darat budaya, ciri pandang darat fizikal. Sama je. Tapi perlu ingat, fizikal ialah semula jadi. Janganlah sebut ciptaan Tuhan. Kita tahu ciptaan Tuhan. Okay, tapi bagi pelajar yang bukan Islam, dia nanti dia peliklah pula kan. Jadi kita kata fizikal ni adalah secara semula jadi. Budaya manusia. Ada campur tangan manusia. Okey. Apa tu, ini bezanya fizikal dengan budaya. Kalau awak tak pasti, awak lihat di bahagian tepi. Okey, tengok buku teks. Di bahagian tepi petunjuk peta 26 tu. Muka surat 26, peta jertih. Di sebelah kanan tu, petunjuk tu, awak nampak tak? Ada kontur, ada sungai, ada hutan, sampai ke pejabat daerah. Apa sahaja yang ada dalam peta, dia mesti tulis di bahagian petunjuk. So awak tak perlu nak tengok satu peta. Awak tengok petunjuk je sudah cukup. Okey? Baik, awak tengok tu kontur. Apa itu kontur? Kita dah buat tahun lepas. Apa itu kontur? Nur Batrisha. Siapa tahu apa itu kontur? Yang garisan bergelung-gelung macam cincin tu. Apa dia Nur Irfa Umairah. Nur Irfa Umairah. Oh. Nur Irfa Umairah pula. Okey. Siapa tahu apa dia kontur? Cikgu nak tanya Adila Najwa 2B. Apa dia kontur? Adila Najwa. Oh, Adila Najwa. Najwa ada? Nur Asikin. Nur Asikin. Ya, Nur Asikin. Yes, sir. Siapa tu? Ni lah dia bila awak pakai akaun lain. Siapa Nur Asikin ni? Saya, sir. Iman Akil. Iman. Ya Allah. Okay, Iman, apa dia kontur? Apa dia? Aduh lah awak ni. Kontur tu ialah kawasan tanah tinggi. Ya. Kontur ialah tanah tinggi. Tapi dalam peta dia tak boleh tulis tanah tinggi. Okay, sebab dia pandang daripada atas, dia berdasarkan kepada gelungan. Setiap gelungan menandakan ketinggian tanah. Jadi semakin besar gelungan, semakin rendah tanah. Semakin kecil gelungan, semakin tinggi tanah. Sebab tu awak nampak dia macam besar, gelung kecil, sampai ke yang bahagian tengah-tengah tadi. Okey, so itu ialah kontur. So, kontur apa? Fizikal ke budaya? Someone, cepat. Fizikal.
Fizikal. Sungai. Physical. Hutan. Physical. Air limpah. Fizikal. Padi sawah. Budaya. Budaya. Kita tanam padi. Dia tak tumbuh sendiri ya. Memang dia tumbuh tapi dia bukan tumbuh sendiri. Kita yang tanam. Getah. Budaya. Jalan raya. Budaya. Jambatan. Budaya. Pertempatan. Budaya. Yes. Stesen trigonometri. Dengar perkataan stesen tu pun awak tahu dah. Stesen bas, stesen taksi, stesen kereta api. Budaya. Stesen. Trigonometri ialah budaya ya. Nanti cikgu terangkan apa itu trigonometri. Sekolah, pejabat pos, balai polis, pejabat daerah, semua ialah budaya. Jadi bila awak dapat peta topografi, awak kena mentafsir, awak labelkan dulu dekat tepi tu, F atau B. Fizikal atau budaya. Penting sebab ini awak nak kena tulis nanti. Okey, trigonometri. Apa itu trigonometri? Ada siapa-siapa yang tahu? Kalau tak tahu, cikgu beritahu. Cikgu beritahu ya. Trigonometri ni ialah sebuah macam rumah kecil untuk ahli kaji bumi, ahli kaji geografi, nak dapatkan suhu, nak dapatkan kelembapan, nak dapatkan jumlah hujan. So dia macam rumah kecil yang mana dia kumpul semua data-data ni. Itu adalah stesen trigonometri. Biasanya berada di kawasan puncak gunung. So kalau awak nampak stesen trigonometri ni, dia maksudnya dia dekat kawasan tinggi lah. Memang kawasan tinggi. Alright, good. Baik. So itu dia fizikal dan ya saya. Siapa tanya soalan? Saya Hakimi. Ya Hakimi, apa dia? Kenapa dia dekat bahagian tinggi? Okey. Kalau dia berada di bahagian yang rendah, dia mungkin akan diganggu oleh kawasan tanah tinggi. Contohnya ya, soalan yang bagus tu. Ada gunung, tapi kita letak stesen trigonometri tu dekat sini. Okey, dekat bawah. Jadi bila kita nak kutip hujan, nak kutip data pasal hujan, air hujan tu dah dihalang oleh gunung. Jadi tak masuk dalam stesen trigonometri ni. Sebab itu bila letak di atas, dia tak ada diganggu oleh apa-apa. Okay, so dia boleh dapat data dengan telus, dengan tak ada halangan oleh benda-benda lain. Okay, faham Hakimi? Faham. Okay, good. Tanya je, ada soalan tanya, jangan senyap ya. Okay, alright. Kemudian, bila kita dah tahu fizikal dengan budaya, okay, kita ingatlah setiap simbol ni macam mana simbolnya. Katalah tak ada tulis perkataan-perkataan tu, jadi awak tahu itu ialah paya, itu ialah padi sawah, getah dan jalan raya dan sebagainya. Ingat simbol-simbol tu. Okay, semua tu ada ditunjukkan di bahagian petunjuk. Okay, next. Kita nak cuba ni. Siapa boleh beritahu simbol apa ni? Sungai. Sungai, yes. Next. Padi. Padi. Sure. Ingat padi warna lain, bukan warna ni. Siapa tahu ni apa? Siapa tahu ni apa? Apa dia? Rumput. Rumput. Tahu, Okay, cikgu. next. Apa tu? Ni buku form 1 ni cikgu ambil ni. Cikgu ambil daripada buku form 1. Apa ni? Dia macam pokok kelapa tapi dia ada 2 garisan. Kelapa sawit. Yes. Pokok kelapa sawit. Betul, kelapa sawit. Ingat kelapa sawit 2 garisan, dia tebal. Okey, kalau kelapa dia 1 je. Apa tu? Jambatan. Jambatan. Very good. Jambatan. Yes. Next one. Pokok Getah. 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 Jangan sebut pokok getah. Getah. Biasanya inilah kawasan ladang. Okey, inilah getah. Next. Senang je ni.
Apa tu? Jalan kereta api. Jalan kereta api. Very good. Next one. Ini singkatan. Dia bukan simbol dah, dia gunakan. Tanjung. Yes. Next one. Awan ke tu? Hutan. Very good. Dan last kali. Sedia. Tempat beribadat. Kuil. Kuil. Yes. Jangan sebut tempat beribadat. Memanglah tempat beribadat. Tapi jenis apa? So ini ialah kuil. So awak kena ingat semua. Masjid awak tahu macam mana bentuk dia. Bulan sabit. So awak kena tahu yang ini ialah kuil. Yang satu lagi macam bumbung yang ada melengkung tu, itu ialah tokong. Okay? Alright. Tapi ada banyak tau. Ini hanya sedikit saja. So awak kena ingat semua tu. Baik. Ini. Macam mana kita nak tafsir peta topografi. Okay. Nanti cikgu akan bagi awak salin semua ni ya. Jangan risau ni. Kita dengar je dulu. Okay. So bila tafsir ni apa? Tafsir ni bermaksud kita ceritakan. Dia bagi gambar, kita tukarkan daripada gambar kepada perkataan. So kita tafsir. Ingat, apa kita nampak dalam peta, itu kita tulis. Jangan tulis benda yang tak nampak dalam peta. Okay? Senang je. Dia bukan macam BM, kena ada berpatah perkataan, kena ada format. Tak ada, geografi simple. Apa awak nampak, itu awak tulis. Apa yang awak tak nampak, awak jangan pandai-pandai nak tulis. Okay? Right. So yang pertama, kita lihat, kita gunakan peta jertih muka surat 2.2. Kita rujuk gunakan peta jertih. Okay, jap. Mas dah masuk ya. Mas. Okay, Mas. Alright. So langkah pertama, perhatikan keseluruhan peta. So bila dapat soalan macam ini, peta ni, kita tengok satu peta ni, tengok keseluruhan. Maksudnya kita tengok sambil lalu. Okey, Kampung Gelang, Kampung Sawah, ada Bukit O, ada stesen trigonometri di situ 666, kemudian ada Ladang Baharu, ada Paya Nipah dan sebagainya. Tengok sambil lalu. Kemudian kita lihat, tengok petunjuk. Okey, ini petunjuk dia, kita labelkan mana F, mana B dan sebagainya. Tengok skala pula. Skala 1/50. Ya saya, siapa tu? Hakimi lagi. Ya, Hakimi lagi. Ya, silakan soalannya. 666 tu apa? Okey, 666 ini biasanya ini ialah ketinggian dia. Ya, selalunya. Ataupun mungkin itu ialah nombor stesen tersebut. Okey? Sebab dia stesen trigonometri tahu, dia bukan puncak gunung. So mungkin 666 ni ialah nombor stesen trigonometri. Kalau ketinggian dia akan tulis di garisan. Contohnya ini garisan kontur. So dia akan tulis pada garisan tu nombor. Itu ialah nombor ketinggian tempat tu daripada aras laut. So cikgu tak pasti 666 ni mungkin itu ialah nombor stesen trigonometri. Okay? Alright. Dah kita tengok semua tu. Kita kena pasti. Okay, skala 1/50,000. Maksudnya 1 cm mewakili. Kita dah buat minggu lepas. 0.5. 0.5 kilometer. Yes. Okay. Ingat 1/100,000 itu ialah 1 cm mewakili 1 kilometer. So 50,000 setengah kilometer. 25,000 suku kilometer. Okay, senang je. Alright. So kita dah kenal pasti budaya dengan fizikal. Kemudian kita lihat, kita kaitkan ciri pandang darat budaya dengan fizikal. Ini yang susah sikit. Macam mana kita nak kaitkan? Kita nak kaitkan macam mana ni? Okey, tengok Awak tengok peta dalam buku teks. Nampak tak sawah padi? Okey, kampung sawah ada sawah padi semua tu kan? Okey, so itu ialah budaya. Nak kaitkan dengan fizikal macam mana? Apa simbol fizikal yang ada di situ? Simbol fizikal. Tanah.
Tinggi. Baik, tanah tinggi mana pula sawah padi? Tanah pamah. Tanah pamah. Yes. So kita kaitkan sawah padi bersamaan kita kaitkan dengan simbol fizikalnya tanah pamah. Kawasannya rendah. Kita dah kaitkan di situ. Okey. Contoh yang seterusnya ialah pertempatan. Pekan Jabir. Itu semua budaya. Pekan Jabir, balai polis, pejabat pos, pejabat daerah, kawasan pertempatan banyak. So itu semua fizikal. Nak kaitkan dengan sorry. Itu semua budaya. Nak dikaitkan dengan fizikal, apa yang kita boleh kaitkan? Tanah pamah. Yes. Tanah pamah. So menggalakkan pertempatan di kawasan itu. Yeah? Okey. Hutan. Hutan fizikal. Boleh kait tak? Tak ada. Okey. Getah juga kita boleh kaitkan. Getah ialah budaya. Kita kaitkan dengan tanah pamah di ladang baharu. Dan juga kita boleh kaitkan dengan tanah tinggi di ladang Bukit Okey. So kita kaitkan begitu. Itu cerita saja dulu. Okey. Contoh sini cikgu bagi ialah kawasan tanah pamah, ada pertempatan, ada kilang. So tanah pamah fizikal, pertempatan kilang ialah budaya. Sekejap, Irfan Dania. Mana Irfan Dania? Okey. Irfan Dania buka buku teks muka surat 26. Okey. Kemudian kita ada kawasan tanah tinggi atau bukit, fizikal. Kita kaitkan dengan ladang getah. Alright? Okay, now. Saliran. Tengok saliran. Cikgu saja tak tulis kat situ. Nak tengok awak bagi. So, saliran. Fizikal. Budaya. Fizik. So, sungai ialah fizikal. Macam mana budaya dia? Kita nak kaitkan. Nampak? Pengairan ataupun sawah padi. Kita kaitkan antara sawah padi dengan saliran. Nampak tak air sungai tu mengalir dekat sawah padi? Kita gunakan air tu untuk bawa ke sawah padi. Faham tak? Okay, cikgu harap awak faham ya. Okey, yang terakhir ni, yang keempat ni tak ada dalam peta tapi cikgu beritahu saja. So pinggir laut. Pinggir laut tu fizikal. Kawasan pinggir laut. Apa budaya yang ada kat situ Macam mana kita nak kaitkan Apa yang ada? Apa benda budaya yang ada di pinggir laut? Siapa tahu? Apa budaya yang ada di pinggir laut? Mas? Mas. Ya cikgu. Ya. Apa budaya yang ada di pinggir laut? Orang Simbol main budaya. pasir. Simbol budaya. Air nipah. Budaya. Simbol budaya. Simbol budaya. Simbol budaya. Macam tadi kita kaitkan sungai. Sungai ialah fizikal. Kita kaitkan dengan sawah padi. Mengairi sawah padi. So kalau pinggir laut, apa simbol budaya yang kita boleh kaitkan dengan pinggir laut? Fikir pinggir laut. Pinggir laut tu fizikal. Apa yang kita boleh kaitkan? Tak tahu Pengangkutan. Pantai. Kawasan pelancongan. Kawasan pelancongan kan budaya. Okey, kemudian pelabuhan perikanan, itu kan budaya. Di mana dia berada? Di pinggir laut. Pinggir laut kan fizikal. Awak nampak tak cikgu kaitkan di situ? Apa lagi ada? Kebun kelapa. Kebun kelapa kan manusia yang tanam. Dia berada di mana? Di pinggir laut. Fizikal. Okey. So itu kita kaitkan macam itu.
Semua ni perlu awak tulis dalam mentafsir tu nanti. Okay, simple je. Apa yang ada, itu yang awak tulis. Okay, alright, kita teruskan. Pelancongan, pelabuhan perikanan, pertempatan nelayan. Itu mesti ada. So, dalam peta ni tak ada pinggir laut. Jadi, tak perlu tulis. Kalau ada pinggir laut, awak kaitkan dengan benda-benda ini. Okay. Now, ini awak tulis dalam buku awak sikit. Tulis catatan ke kat mana-mana lah, tak kisah. Okay, cikgu bacakan. So, sedia ya, tulis dengan pensel. Untuk menulis tafsiran ni, kita kena ada at least 4 perenggan. Ingat, perenggan tu bukannya panjang-panjang macam bahasa Melayu. Tak ada. 1-2 baris pun dah cukup dikira perenggan satu. Okay, kita asingkan. So, perenggan pertama ialah tajuk, kemudian senarai ciri pandang darat. Okay, tak kira lah budaya atau fizikal. Okay, so mesti ada tajuk dan senarai ciri pandang darat. Tulis ya. Okay, perenggan kedua, macam tadilah. Kita kaitkan ciri pandang darat fizikal dan budaya serta lokasi. Contoh cikgu bagi. Di dalam peta jertih, okay, di dalam peta jertih, sebahagian daripada ladang getah berada di kawasan Tanah Pamah di bahagian tenggara peta dan juga di ladang Bukit Oh di bahagian barat peta. Itu je ayat dia. Okay? Alright, tulis dulu. Kemudian perenggan ketiga, kita nyatakan kegiatan ekonomi. Antara kegiatan ekonomi yang ada di sini ialah, bagilah contoh. Jangan sebut guru, jangan sebut polis, jangan sebut bomba, jangan sebut benda-benda yang maksudnya pekerja kerajaan. Itu bukan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ialah kegiatan yang mendapatkan keuntungan. Contohnya pertanian dan sebagainya. Okey. Dan yang keempat, ini yang penting bila awak ada RG 4 angka, 6 angka tu. So yang keempat, awak nyatakan kawasan pertempatan, kemudahan-kemudahan yang ada, masukkan 1 atau 2 RG. Kalau 1 RG pun tak apa, boleh. Yang penting ada RG tu. Okay, kemudian keluasan sesuatu kawasan. Okey, ini keluasan ni awak nak buat pun boleh, awak tak buat pun tak apa. It's okay. Yang penting cikgu tahu ada 4 perenggan ni, ada benda-benda yang diperlukan. Okay. RG, minggu lepas kita dah buat kan, rujukan. Apa dia RG? Minggu lepas baru belajar. Tentanglah 5 hari cuti je, lupa. RG ialah rujukan grid. Ingat lagi rujukan grid ada 4 angka, ada 6 angka. Ingat. Okey. Aduh. Okey, so dah salin ni? Masih lagi menyalin? Tengah salin. Okey, tengah salin. Salin dulu. Baik. So, siapa yang dah salin ataupun siapa yang sambil-sambil salin tu, cikgu bacakan contoh tafsiran yang ada dalam buku teks awak ni. Ini memang komplit ni. Okey, kalau awak boleh tulis macam ini, memang 15 markah penuh. Tak dapat dinafikan. Sebab dia memang tepat. Tapi, untuk awak, asalkan awak isi 4 perenggan cikgu ni, cukup dah. Boleh dapat markah penuh. Okey, cikgu bacakan ya, berdasarkan peta jertih. So, peta topografi menunjukkan kawasan jertih. Itu tajuk. Siapa ni? Ni siapa ke namanya? Ahmad Danish. Ahmad Danish? Kenapa lambat masuk Ahmad Danish? Ajar adik. Ajar adik. Okey, buka buku teks muka surat 26. Okay, cikgu. Okey. Baik, cikgu teruskan ya. Okey, so ini
Peta topografi menunjukkan kawasan Gertih. So, awak ingat. Tajuk peta topografi menunjukkan kawasan dot. Ayat tu mesti ada. Itu ialah tajuk. Senang je. Okey. Ciri pandang darat fizikal yang terdapat dalam kawasan peta ialah disenaraikan. Sungai, hutan, paya nipah. Manakala ciri pandang darat budaya di dalam kawasan peta adalah jalan raya, ladang getah, sawah padi, pertempatan, jambatan, pejabat daerah, sekolah, pejabat pos, balai polis. Senang kan? Tajuk, senaraikan ciri pandang darat. Dah dapat satu perenggan. Muhammad Akil. Kelas mana Muhammad Akil? Okey, dapat 2C. Okey, buku teks muka surat 26. Okey, senang kan? Tajuk, senarai. Dah habis satu perenggan. Perenggan kedua, tengok. Sebahagian besar bentuk muka bumi di kawasan peta adalah terdiri daripada kawasan tanah pamah yang rata. Kecuali di sebelah barat dayanya yang merupakan kawasan tanah tinggi. Kawasan tanah pamah digunakan untuk pertempatan. Itu dia dah kaitkan. Kawasan tanah pamah digunakan untuk pertempatan. Tanah pamah fizikal digunakan untuk pertempatan, pengangkutan, pertanian, budaya. Nampak tak? Senang je. Manakala kawasan tanah beralun, biasa beralun ni kawasan tinggi yang bersaliran baik, itu fizikal, digunakan untuk penanaman getah, budaya. Nampak tak? Senang je kan? Saliran utama ialah Sungai Nering. Tu je. Okey? Setakat ni okey tak? Adakah awak dapati susah nak buat tafsiran ni? Sebenarnya tafsiran ni lah yang paling senang sekali. Paling senang. Apa awak nampak, itu awak tulis. Okey. Perenggan ketiga. Nyatakan kegiatan ekonomi. Berdasarkan peta, kegiatan ekonomi utama penduduk ialah pertanian. Okey, awak tengok ada sawah padi, ada getah. Tak ada yang lain. Okey, padi nipah ialah kawasan fizikal. So, dia bukan kegiatan ekonomi. Tanaman yang diusahakan ialah padi sawah dan getah. Padi sawah ditanam di kawasan lembah sungai dan tanah pamah seperti di sekitar kampung sawah dan kampung gelang. Tanaman getah pula diusahakan di kawasan kaki bukit dan tanah pamah secara kebun kecil dan ladang, misalnya ladang Bukit Oh. Right? Apa dia nampak, itu yang dia tulis. Okey. Last kali. Pekan Jabir menjadi kawasan tumpuan penduduk dan mempunyai pola pertempatan berpusat. Kawasan ini mempunyai kemudahan sosial seperti sekolah, klinik, balai polis dan pejabat pos. Senaraikan je. Pertempatan berkelompok terdapat di ladang baharu. Sekarang cikgu kata 1 atau 2 RG. 1 pun cukup. Pertempatan berjajar pula terdapat di segi 4 grid RG 6605. Okey, dia bagi RG 4 angka. Sebab dia bagi kawasan pertempatan berjajar. So kalau awak nak bagi RG balai polis ialah sebutkan 6 angkanya sebab lebih tepat. Okey? Alright. Faham? Faham tak? Tolong respon siapa yang faham. Tak ada respon. Faham. Yes. Okey, senang aja. So nanti bila kita dah buka sekolah, okey, ada periksa, tolonglah jawab soalan ni. Sebab soalan ini memang senang untuk awak dapat 15 markah. Sayang kalau awak buang saja. Ramai pelajar yang tahun-tahun lepas dia buang saja, tak jawab langsung. Sangat senang. Okey, ingat tu je nanti cikgu bagi slide ni awak tengok. Okey, next. Next ni kita akan tengok peta yang kita buat minggu lepas. Ingat lagi peta minggu lepas? Ini petanya. Okey, baik, cikgu nak awak tak payah tulis panjang-panjang, tulis dalam bentuk catatan poin-poin sahaja.
ceritakan, buat tafsiran tentang peta ini. Baik, apa tajuknya? Tu dia. Cikgu bagi awak tajuk. Peta lakar kawasan Pekanbaru dan kawasan sekitarnya. Okey, cikgu bagi masa 10 minit. Awak cuma buat catatan saja. Awak tengok peta ni secara keseluruhan. Okey, yang kedua awak tengok fizikal budaya. Lepas tu awak cuba kaitkan and then awak bagi kegiatan ekonomi. Okey? 4 perenggan tu. Boleh? Okey, buat dulu. Cikgu bagi 10 minit. Cikgu tutup kamera sekejap ya. Awak buat je dulu. minit ya. 12.40 cikgu buka balik. Kenapa Hakimi? Masalah dengan DG ke? DG awak tak okey? Lama sangatlah 10 minit ni. Boleh tak kalau kita buat sekarang? Internet slow cikgu, cikgu cakap apa? Oh ya ke? Okey, tak apa. Nanti cikgu akan share video ni sebab kita dah rakam. Cikgu share video ni, awak tengok semula videonya ya. Tengok semula videonya dan salin nota dan cuba fahami. Okey? Alright. Siapa yang left ni? Okey, mari kita buat. Mari kita buat. Okey. So, perenggan pertama. Siapa nak bagi cikgu perenggan pertama? Siapa boleh beri cikgu perenggan pertama? Mari kita panggil seorang. Siapa ni? Kasih. Oh, Kasih. Kasih 2 bakti. Kasih ada. Kekasih dah hilang. Nisa Suri dah pergi dah. Dah lari. Kasih ada kat situ. Cikgu cakap seorang-seorang. Oh, Kasih. Ya, Kasih ke tu? Siapa tu? Pula. Siapa nak bagi ni? Siapa boleh bagi? Come on guys. Come on, senang je. Intan Nur Ain. Oh, Intan Nur Ain. Siapa? Haikal. Haikal 2C ke? Okey, Haikal. Cuba perenggan pertama. Peta topografi menunjukkan peta lakar kawasan Pekanbaru dan kawasan sekitarnya. Okey. Di pandan darat fizikal di kawasan
peta ialah sungai, kontur. Kontur. Kontur ya fizikal Tukar. Tak boleh, jangan pergi kontur. Cikgu kata dalam peta je nama kontur. Tapi bila tukar dia jadi apa? Kawasan tanah tinggi. Yes. Lagi sekali. Segi pandang darah fizikal di kawasan peta ialah sungai, tanah tinggi, Yes. Ada lagi. paya Dan hutan. hutan. Yes. Okey. Habis peringkat pertama. Senang ke susah, Haikal? Senyap dah. Senang ke susah? Senang je. Okey, peringkat pertama. Settle. Good. Peringkat kedua. Siapa boleh bagi? Siapa nak try peringkat kedua? Adam Farish. 2C. Adam Farish. Adam Farish. Siapa yang jaga adik minggu lepas? Bukan Adam Farish ke? Ada siapa-siapa nak try peringkat kedua? Hello? Yang perempuan? Siapa ni? Iman? Cuba Iman. Iman. Iman oi. Irfan Dania. Inilah susahnya bila dalam Google Meet ni Cikgu tak nampak awak, nak panggil awak pun awak senyap, tak tahu buat apa. Kalau dalam kelas memang siap awak kena. Siapa nak try? Kawan. Siapa nak cuba ni? Come. Aina Kristina. Sebab dia baru masuk. Aina Kristina. Aina. Aina Kristina. Awak bagi cikgu peringkat kedua. Come on. Peringkat kedua, siapa boleh bagi? Come on lah guys. Kesian cikgu cakap sorang-sorang ni. Cepat, siapa nak bagi peringkat kedua? Come. Awak kena cuba. Nanti dalam periksa macam mana? Ini kita try je ni. Bukan suruh awak tulis pun. Kita cakap aja. Cikgu nak cuba boleh? Boleh. Siapa tu? Ahmad Danish. Okey, silakan Ahmad Danish. Peringkat kedua. Sebahagian besar bentuk muka bumi di kawasan peta ialah terdiri daripada kawasan tanah pamah yang rata kecuali bahagian barat, laut dan selatan. Barat, laut dan selatan. Yes. Nampak tak? Awak boleh guna ayat daripada buku teks. Tapi jangan tiru buku teks ya. Okey, ada lagi Ahmad Danish. Kawasan tanah pamah digunakan untuk tempatan pengangkutan dan pertanian. Melekat tu je lah cikgu, tak pasti lagi. Betul, okey. So kawasan tanah pamah, fizikal awak dah kaitkan dengan pertempatan pengangkutan pertanian. Baik, tengok dalam peta, ada tak? Ada pengangkutan, ada pertanian sawah padi dan juga ada pertempatan. So maksudnya ada. Now, boleh tiru tapi jangan tiru bulat-bulat, ubah suai. Okey. So getah memang ada kat situ, tak sebut pula getah. So kawasan tanah beralun yang berselaran baik pula digunakan untuk penanaman getah. Ada kan getah? Tapi masalahnya dia bukan tanah beralun. Okey. Kecuali di bahagian Bukit Ria tu. Itu baru tanah beralun sedikit. So hati-hati. Ya. Nah, sungai utama. Sini ada sungai utama tak? Apa sungai utama di sini? Sungai Jeram. Yes, Sungai Jeram. Baik, cikgu tanya soalan satu. Sungai Jeram ni mengalir daripada arah mana ke mana? Kalau awak tengok peta ni, dia sungai kat situ. So sungai ni mesti mengalir daripada satu tempat ke satu tempat yang lain kan? Dia bukan statik aja. So, apakah arah alirannya? Dia mengalir ke mana? Gunakan arah. Arah mana ke arah mana? Dia mengalir ke mana tu?
Siapa tahu? Barat laut ke selatan. Barat laut ke selatan. Are you sure selatan? Jelas lah, timur-timur. Timur? Arah mana tu? Tu tunggu sikit tu. Tenggara ke barat laut? Tenggara ke barat laut? Terbalik. Barat laut ke tenggara. Apa Kenapa? kelas? Tapi Yes. Kenapa cikgu sebut barat laut ke tenggara? Sebab air sungai mengalir mesti daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. Awak tengok di barat laut tu, itu kan gunung di situ kan? Kawasan tanah tinggi situ. Tak mungkinlah dia mengalir ke arah kawasan tanah tinggi. So daripada tanah tinggi, dia mengalir ke kawasan rendah. So daripada barat laut ke tenggara. Kalau awak lihat tenggara, tenggara tu ada Paya di situ. Paya ialah kawasan yang paling rendah. Okey? Kawasan yang paling rendah. So kalau awak tengok peta tu, kalau awak nampak Paya, itu adalah kawasan yang paling rendah berbanding dengan kawasan-kawasan lain. Sebab itu Paya airnya bertakung. Okey? Alright, good. Okey, boleh try nombor 3, perengan ketiga, kegiatan ekonomi. Berdasarkan peta, kegiatan ekonomi penduduk utama ialah apa? Siapa boleh cuba? Kam, 10 minit lagi. Yes. Siapa tu? Hakimi. Hakimi. Okey, silakan Hakimi. Berdasarkan peta, kegiatan ekonomi utama penduduk ialah pertanian. Okey. Tanaman yang diusahakan ialah sawah padi dan getah. Okey, terbalik Hakimi. Bukan sawah padi. Sawah. Padi sawah. Ada lagi? Tak ada, tak tahu. Tak tahu. Okey, padi sawah kalau awak tak tahu, awak sebut arahnya. Padi sawah kebanyakan ditanam di bahagian utara peta. Okey, manakala getah terdapat di selatan peta. Okey? Alright. Now, apa beza sawah padi dengan padi sawah? Tak tahu kan? Okey. Sebenarnya dulu-dulu memang kita sebut sawah padi. Okey, tapi ini yang bila kita dah yang silibus baru ni, ini tafsiran dia. Sawah padi bermaksud tempat. Okey, kawasan bendang tu. Kawasan sawah padi. Jenis padi ditanam ialah padi sawah. Tu jenis padi. Padi sawah. Ada satu lagi jenis padi bukit. So padi bukit ni ditanam di kawasan tinggi, padi sawah ditanam di kawasan rendah. Tapi dua-dua ni dipanggil sawah padi. Sebab dia adalah kawasan tanaman padi. Jangan silap. Okey, habis perengan ketiga. Perengan keempat pula ialah sudah. Perengan keempat ialah awak nyatakanlah 1-2 RG, sebutkan apa kemudahan yang ada di situ. So macam ini awak tengok ada balai polis, ada pejabat daerah, ada sekolah, ada apa lagi. Itu aja. Okey, so nyatakan. Okey, senang ya? Boleh kan? Senang, simple je. Okey, so itu semua awak bercakap tau. So nanti bila kita ada latihan, awak kena tulis. So tulis tu simple je. Percayalah kalau awak dah boleh buat ni, nanti bila masa nak menjawab, awak akan tak sedar berlambak-lambak awak tulis. Tak sampai tak cukup tempat. Okay? Alright, next one. Okay. So nanti cikgu akan bagi peta ni, cikgu akan bagi slide ni pada awak. So cikgu nak awak buat tafsiran peta berdasarkan gambar ini. Okay? Now, cikgu tak bagi tajuk. Cikgu tak beri tajuk sebab cikgu nak awak bagi tajuk. Okay, cikgu tanya. Agak-agak awak lah. Apa tajuk yang sesuai bagi peta topografi ni? Siapa tahu? Hakimi, awak tengok kontur tu, nampak tak? Dia tulis ada gelung-gelung kontur tu, dia tulis 15, 30, 45, 60, 75. Lepas tu baru ada tracing trigonometri.
Itu maksudnya 15 tu ialah 15 meter dari aras laut. So ni aras laut, 15 meter, itu ialah ketinggian gelung pertama. Kemudian 30 meter daripada aras laut. Gelung yang kedua. Maksudnya semakin lama semakin tinggi. Itu maksud cikgu. Ada nombor-nombor tu. So nombor atas kali tu mungkin 75 tu ialah memang gelung dia dan juga ketinggian stesen trigonometri. So macam peta tadi tulis 600, maybe itu ialah ketinggiannya. 600 meter daripada aras laut. Okay, alright. So ini apa tajuk yang sesuai? Ingat tajuk senang je. Peta apa dan kawasan sekitarnya. So ni peta apa ni? Peta kampung dusun ke? Peta kampung aman ke? Peta kampung setia? Nanti nak tulis tajuk senang. Kawasan ini, peta topografi ini menunjukkan kawasan apa dan kawasan sekitarnya. So kampung mana kita nak ambil ni? Kampung dusun ke? Kampung aman ke? Kampung setia? Siapa tahu? Tengok skala, senang je. 1 cm mewakili 1 km. Okay, ada lagi? Ada siapa-siapa yang nak try? Apa tajuk yang sesuai ni? Anisha Humairah, yang perempuan senyap aja. Kenapa ya? Memasak ke? Oh, pelajar perempuan. Siapa nak try? Siapa nak try? Apa nama tajuk peta ni? Kawasan pokok getah. Durian runtuh. Tajuk durian runtuh? Mana? Tidak. Mana-mandai awak ni Hakimi, durian runtuh. Mana datang durian tu? Ni, cikgu dah bagi dah. Kampung dusun, kampung aman, kampung setia. So, peta topografi ini menunjukkan kawasan kampung mana dan kawasan sekitarnya. So, yang mana kita ambil sebagai tajuk antara 3 tempat ni? Kampung dusun. Boleh tak ambil Kampung aman. nama kampung? Kampung aman. Boleh tak kita ambil tajuk dia? Peta topografi ini menunjukkan kawasan kampung aman dan kawasan sekitarnya. Boleh tak? Kampung aman. Sebab dia mesti bandar utama. So, adakah kampung aman ni bandar utama? Kampung setia. Kampung setia bandar utama. Kenapa Hakimi? Sebab ada balai polis. Ya, tepat sekali. Terima kasih ya Allah. Kampung setia sebab dia ada balai polis. Bila ada polis, maksudnya dia ialah pusat di tempat itu. Okey? So peta ini ialah kawasan peta kampung setia dan kawasan sekitarnya. Okey. So, habis. So, ini tugasan awak. Cikgu akan bagi slide ni. Okey, awak salin nota-notanya nanti. Kemudian, untuk yang peta ni, awak buat tafsiran peta bagi kampung setia dan kawasan sekitarnya. Okey? Alright. So, kita dah habis sampai setakat ini. Kelas pun, sekolah pun dah nak bunyi loceng sikit lagi, nak tutup dah. Alright. So, buat ini, cikgu akan letakkan video ini di YouTube. Okay, so boleh tengok nanti di YouTube. Cikgu akan bagi link. And then awak tolong buat kerja ya. Okay, sekejap cikgu keluar dulu. Kenapa pula ni? Okay, right. So, terima kasih semua sebab join kelas cikgu. Cikgu tengok sini ada 28 orang. Cikgu kira dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 24, 5, 26, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Mana pergi yang lain? Tak apalah, yang lain tu dah terkeluar kot. So, terima kasih banyak-banyak sebab join. So, esok cikgu tak ada kelas dengan awak. Hari Khamis, cikgu ada kelas dengan 2C dan 2H. Cikgu akan maybe cikgu nak awak post awak punya
tafsiran peta tu. Kemudian 2B pada hari Jumaat. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jaga diri. Waalaikumsalam. Baik, cikgu. Okey. Alright. Awak boleh tinggalkan kelas.